Kisah dongeng paling popular tentang pemasaran AI. Seperti yang kita tahu, apabila sesuatu yang benar-benar baru muncul di dunia, sesuatu yang tidak pernah wujud sebelum ini, orang bertindak balas dengan cara yang berbeza. Sesetengah orang takut, yang lain mengagumi, yang lain tidak faham. Semua pelbagai tindak balas ini menghasilkan kekacauan maklumat yang besar. Orang yang paling gemetar mula berkongsi ketakutan mereka dan bilangan tekaan, ketinggalan dan salah faham semakin meningkat setiap hari. Dalam keadaan ini, pasti ada orang yang semua yang berlaku sangat menguntungkan kerana mereka boleh menyebarkan gosip yang bermanfaat untuk mereka untuk mengarahkan orang ramai ke projek yang mereka perlukan. Jadi ternyata orang yang meragui orang dalam ketakutan membuat keputusan terburu-buru. Orang yang paling sinis mendapat keuntungan daripada ketakutan orang lain. Dan orang yang paling cekap menjauhkan diri mereka sebanyak mungkin daripada skandal dan tawaran penipuan ini. Inilah yang berlaku dalam AI marketing semasa tempoh kegagalan teknikal dan konfigurasi semula. Apa yang kita nampak sekarang? AI marketing telah mengumpulkan banyak rakan kongsi yang aktif dan berkebolehan di seluruh dunia. Sememangnya, asas rakan kongsi sebegitu adalah hidangan yang lazat untuk projek lain, baik jujur maupun penipuan. Oleh itu, penipu dengan tekun menyebarkan gosip tentang pemasaran AI, cuba menarik orang ke dalam perangkap mereka. Oleh itu, hari ini di M Radio kami menganalisis mesej utama tentang AI marketing dan menyemak sejauh mana kebenaran dan berapa banyak gosip yang terkandung di dalamnya. Jadi, kisah dongeng nombor 1 robot itu tidak wujud. Mereka hanya mengumpul wang. Apabila berpindah dari tapak AI marketing ke mana-mana daripada 20,000 kedai, malah pengguna yang tidak bersedia secara teknikal boleh melihat dalam bar alamat bahawa dia mula-mula pergi ke tapak pengagregat ulangan tunai dan kemudian terus ke tapak kedai. Lebih-lebih lagi, dalam bahagian jualan, setiap pelabur boleh melihat di kedai mana pembelian berlaku. Terima kasih kepada pengiklanan yang dibuat menggunakan pelaburannya. Kami telah berulang kali membuat pertanyaan kepada kedai terbesar, AliExpress, Ayuhirm dan lain-lain tentang sama ada mereka bekerja dengan AI marketing dan sentiasa menerima jawapan afirmatif bahawa ya, AI marketing adalah salah satu rakan kongsi mereka. Orang yang waras memahami bahawa kedai yang dinamakan adalah milik syarikat antarabangsa terbesar dan sudah tentu bertindak balas dengan tepat cara proses perniagaan mereka berfungsi dan bukan untuk menggembirakan AI marketing atau orang lain. Adakah terdapat robot yang dipanggil MarketBot? Seperti yang ditulis di laman web AI marketing, MarketBot ialah teknologi yang membolehkan anda meramalkan permintaan pengguna dan kemudian mengikut keputusan ramalan ini, kempen pengiklanan yang berkesan disediakan. Dan tidak kira sama ada teknologi ini akan dipanggil MarketBot atau sesuatu yang lain. Tetapi hakikat bahawa syarikat pengiklanan memberikan pendapatan yang tinggi adalah jelas di pejabat setiap pelabur dan kami akan membincangkannya dengan lebih terperinci apabila membincangkan kisah dongeng nombor 7. Kekal bersama kami. Dan sekarang mari kita beralih kepada kisah dongeng nombor 2. Semuanya bergantung pada kadar mata wang kripto. Suatu ketika, apabila AI marketing mengkonfigurasi semula proses perniagaannya kerana penyekatan pihak berkuasa Rusia, mereka terpaksa menggantung pembayaran kepada rakan kongsi selama sebulan. Sebulan kemudian, pembayaran telah dipulihkan dan rakan kongsi menerima imbuhan, termasuk untuk bulan ini. Tetapi lama-kelamaan, perubahan teknikal ini bertepatan dengan kejatuhan kadar mata wang kripto. Mereka yang tidak memahami cara perniagaan pengiklanan berfungsi mempunyai syak wasangka bahawa mungkin terdapat persamaan antara proses yang berlaku dalam AI marketing dan dalam pasaran kripto. Selanjutnya, versi ini ditumbuhi dengan sejumlah besar dongeng dan hari ini adalah salah satu cerita dongeng yang paling popular. Adakah mata wang kripto digunakan dalam perniagaan AI marketing? Ya, tetapi hanya sebagai cara mendeposit dan mengeluarkan wang oleh rakan kongsi yang mendapati kaedah ini paling mudah.
Kisah dongeng nombor 3, mereka mahu lari dengan wang pelabur. Itu penipuan. Untuk memahami kisah dongeng ini, mari kita ingat ciri projek penipuan. Mereka mempunyai 2 ciri utama. Projek penipuan wujud selama maksimum beberapa bulan dan kadangkala hanya beberapa minggu. Projek penipuan sentiasa aktif meminta pelaburan di dalamnya. Apa yang kita lihat dalam iMarketing? Pertama, perniagaan ini telah wujud selama lebih daripada 5 tahun. Kedua, berjuta-juta orang di seluruh dunia menerima wang daripada iMarketing tanpa sebarang pelaburan sama sekali, sebagai pulangan tunai daripada pembelian mereka sendiri. Kisah dongeng nombor 4 ini adalah piramid. Orang sering mengelirukan perniagaan berbilang peringkat dan skim piramid. Dan jika tidak ada yang buruk dalam perniagaan MLM, maka sesuatu yang negatif secara mendadak terpancar dari piramid. Adakah anda tahu apakah perbezaan utama antara perniagaan pelbagai peringkat dan skim piramid? Dalam perniagaan MLM sebenar, sentiasa ada produk. Ia boleh jadi apa sahaja, kosmetik, koktel pelangsingan atau pengiklanan, seperti dalam iMarketing. Dan dalam kes ini, peserta dalam proses perniagaan diberi ganjaran kerana terdapat keuntungan daripada penjualan produk sedemikian. Dan pada dasarnya, tidak ada produk dalam piramid, hanya ada pengagihan semula dana daripada peserta yang baru menyertai kepada mereka yang menyertai lebih awal. Kami sudah bercakap tentang fakta bahawa produk utama iMarketing adalah pengiklanan internet dalam program ini apabila menganalisis kisah dongeng nombor 1. Kisah dongeng nombor 5 adalah mustahil untuk menerima wang tanpa pelaburan sama sekali. Entah kenapa, orang ramai langsung tidak terkejut apabila menerima hadiah, cenderahati daripada rakan dan rakan. Dan apakah cenderahati yang dibawa? Sebagai contoh, dari percutian dan disampaikan kepada rakan. Ini hanya tanda sikap yang baik, kesetiaan kepada orang ini. Sesetengah kedai membenarkan diri mereka manifestasi kesetiaan yang sama apabila mereka memberi hadiah kepada pelanggan tetap mereka. Ini adalah langkah terpaksa mereka kerana persaingan yang tinggi. Syarikat seperti iMarketing telah membina perniagaan mengenai perkara ini. Mereka membawa pelanggan ke kedai tertentu, menerima bayaran daripada kedai tersebut dan berkongsinya dengan pelanggan. Adakah pembeli sedemikian mendapat wang begitu sahaja, tanpa pelaburan langsung? Secara rasmi, ya. Tetapi pada tahap yang lebih mendalam, kedai membayar pelanggan untuk memilih kedai tertentu itu. Selanjutnya, pembayaran gabungan dalam iMarketing. Bolehkah mereka dianggap sebagai wang diterima tanpa pelaburan? Jika anda menjemput seseorang ke iMarketing, itu bermakna anda menghabiskan masa dan tenaga untuk menjemput rakan anda. Dan usaha anda ini dibayar oleh ganjaran rakan kongsi. Malah, ini adalah imbuhan yang sama seperti gaji pengurus jualan. Kisah dongeng nombor 6, mereka terus mengumpul wang melalui NBO. Pada saat-saat kegagalan teknikal berlaku dalam iMarketing, pesaing dan penipu dengan gembira mula bercakap tentang penutupan syarikat yang didakwa akan berlaku. Rakan kongsi berpengalaman iMarketing telah memerhatikan sarkas ini lebih daripada sekali. Jadi mereka bertindak balas terhadap apa yang berlaku dengan agak tenang. Dan rakan kongsi yang meragui atau masih tidak berpengalaman mula mengingati apa yang berlaku dalam projek penipuan yang mereka sertai sebelum penutupan projek tersebut. Selalunya, terdapat pengumpulan dana tambahan. Tetapi wakil iMarketing, sebaliknya, pada masa pergolakan teknikal, meminta untuk tidak mendepositkan dana tambahan ke dalam sistem. Di sini logik penipu penduduk rosak. Bagaimana? Tiada pengumpulan dana tambahan. Pada masa yang sama, rakan kongsi iMarketing juga bekerjasama dengan AUNB Network yang merupakan rakan kongsi iMarketing. Walaupun proses yang berlaku dalam iMarketing, dalam rangkaian pertama NB, rakan kongsi terus menerima bonus untuk kerja yang dilakukan sebelum ini. Dan kadang-kadang, untuk menerima bonus ini,
rakan kongsi perlu membeli mata wang dalaman, NBO. Ini adalah proses yang pengkritik pendengki cuba memanggil koleksi wang tambahan. Tetapi hujah ini tidak tahan dengan kritikan kerana tiada siapa yang memaksa rakan kongsi iMarketing untuk membeli NBO pada masa penstrukturan semula teknikal. Ini boleh dilakukan kemudian dengan sistem beroperasi sepenuhnya dan tanpa sebarang risiko. Kisah dongeng nombor 7 mustahil untuk mendapatkan pendapatan setinggi itu dalam perniagaan sebenar. Dan apakah pendapatan tertinggi yang anda boleh perolehi dalam perniagaan? Sudah tentu, ini bergantung pada bidang perniagaan. Dan hari ini adalah jelas bahawa bidang perniagaan baru memberikan keuntungan yang lebih besar daripada perniagaan generasi sebelumnya. Sebagai contoh, IT sudah lebih menguntungkan daripada minyak. Ini jelas ditunjukkan oleh ahli perniagaan yang menggantikan ahli perniagaan minyak dan gas di seluruh dunia. Sebagai contoh, bandingkan senarai Forbes hari ini dan 20 tahun yang lalu. Salah satu jenis perniagaan IT yang paling menguntungkan ialah arbitraj grafik pengiklanan. Pakar yang paling cekap memperolehinya 200%-400 sebulan. Seperti yang kita ketahui, arbitraj grafik pengiklanan adalah intipati proses perniagaan dalam iMarketing. Sudah tentu, mendapat pendapatan tinggi daripada kempen pengiklanan tersuai, iMarketing membayar ganjaran yang besar kepada rakan kongsinya. Mereka yang mahu, mereka boleh dengan mudah duduk dan mengira ekonomi proses ini sendiri. Dan kami pasti akan menjemput pakar arbitraj grafik ke M-Radio untuk mendengar segala-galanya dari bibir profesional dalam temu bual dengan mereka. Kisah dongeng nombor 8 iMarketing ialah perniagaan MLM. Sesetengah rakan kongsi percaya bahawa iMarketing adalah perniagaan MLM. Tetapi ini adalah satu kesilapan. Dalam iMarketing, hanya terdapat satu tahap imbuhan ahli gabungan. Kehadiran satu tahap tidak sesuai dengan konsep pemasaran pelbagai peringkat. Pada masa yang sama, iMarketing bekerjasama dengan syarikat pertama NB Network. Tetapi aktiviti utama rangkaian pertama NB ialah pemasaran pelbagai peringkat. Tetapi adalah penting untuk memahami bahawa ini adalah syarikat yang berasingan. Dan hanya 19% daripada jumlah pengguna iMarketing bekerja selari dengan perkhidmatan pertama NB Network. Kisah dongeng nombor 9 mereka mempunyai penipuan sebelum ini. iMarketing telah bekerja secara aktif dalam pasaran pengiklanan selama lebih daripada 5 tahun. Pada masa ini, terdapat 4 kegagalan teknikal utama dalam kerja syarikat. Tetapi selepas setiap kegagalan ini, kerja telah dipulihkan kepada kapasiti penuh dan rakan kongsi iMarketing menerima semua imbuhan mereka kepada sesen. Sudah tentu jika mereka bekerja mengikut iMarketing dan INB peraturan sistem rangkaian. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, dengarkan program sejarah iMarketing di M-Radio. Kisah dongeng nombor 10 mereka mempunyai APL mudah alih yang boleh anda gunakan dan bukannya tapak web. Wakil iMarketing pada taklimat dengan rakan kongsi telah berulang kali melaporkan bahawa hanya laman web syarikat tersedia untuk pengguna iMarketing. Syarikat itu tidak mempunyai sebarang aplikasi mudah alih yang diterbitkan sama ada di Apple Store atau Google Play. Walau bagaimanapun, jika kita beralih kepada Google Play dan Apple Store, kita akan melihat aplikasi mudah alih dipaparkan dengan kerap, serupa dalam skema visual dan warna kepada iMarketing. Berhati-hati, ini adalah penipu. Intipati skim penipuan adalah seperti berikut. Pengguna memuat turun aplikasi, memasukkan log masuk dan kata laluan dari akaunnya ke dalamnya. Aplikasi menyimpan data ini dan dengan itu penipu menerima data yang mana mereka boleh memasukkan akaun sebenar pengguna di iMarketing laman web dan melupuskan wangnya. Pendengar M-Radio yang dihormati, jika anda telah mendengar sesuatu yang lain tentang iMarketing yang menyebabkan anda ragu-ragu,
tulis dalam komen untuk isu ini dan kami pasti akan menyemaknya dan berkongsi butirannya dengan anda dalam edisi M Radio yang seterusnya. Nantikan.